tanggal 3 Mac 1924 telah mencoretkan sejarah hitam buat pensejarahan Islam, yang mana Khilafah Islamiah Turki Uthmaniyah sebagai pelindung umat Islam telah berjaya dibubarkan. Keadaan ini berlaku lantaran kekalahan kerajaan Islam ini dalam Perang Dunia Pertama yang berhadapan dengan kuasa bersekutu yang dipimpin oleh Rusia, Britain dan Perancis. Pada masa itu, kerajaan Turki Uthmaniyah telah bersekutu dengan Empire Jerman dalam usaha untuk mendapatkan wilayah Turki Uthmaniyah yang dirampas oleh kerajaan tentera bersekutu. Dan keadaan inilah yang memperlihatkan bagaimana kemerosotan kerajaan Turki Uthmaniyah itu menjunam sehingga menyebabkan kekuasaan dunia Islam ini telah dirobek dengan rakusnya. Selepas Perang Dunia Pertama, pada 30 Oktober 1918, gencatan senjata Mudros telah ditandatangani antara wakil kerajaan Turki Uthmaniyah dan kerajaan British. Kerajaan British telah dipimpin oleh Laksamana Calthrop, manakala kerajaan Turki Uthmaniyah telah dipimpin oleh Rauf Bey, yang mana kerajaan British telah mengenakan beberapa sekatan terma perjanjian bagi menyekat pengembalian kekuasaan kerajaan Islam ini daripada terus dilihat sebagai kuasa yang gah. Berdasarkan terma perjanjian, kerajaan Turki Uthmaniyah telah dikehendaki untuk menyerahkan wilayah kekuasaannya di Timur Tengah kepada dua buah kuasa besar, iaitu British dan Perancis. Rusia tidak terlibat kerana mengalami revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Dalam konteks kekuasaan wilayah Turki Uthmaniyah, kerajaan bersekutu memiliki kuasa untuk menguasai Laut Hitam dan Selat Dardanelles bagi menjadikan selat itu sebagai laluan antarabangsa. Gencatan senjata ini telah diluluskan dalam perjanjian Sevres pada 10 Ogos 1920, yang mana kita melihat bagaimana kekuasaan di Timur Tengah, hampir sebahagian besar Timur Tengah itu telah dikuasai oleh British. Palestin, Syria dikuasai Perancis, Iraq dikuasai Britain. Kemudian Turki Uthmaniyah telah dirobek, yang mana sebahagian besar wilayah kekuasaan itu telah dibahagikan kepada pihak bersekutu yang menang dalam Perang Dunia yang Pertama. Kita juga melihat bagaimana kuasa bersekutu telah mendarat di Istanbul. Keadaan suasana yang genting itu telah melahirkan seorang nasionalis Turki yang digelar sebagai Mustafa Kemal Atatürk, yang melancarkan perang kemerdekaan Turki dalam usaha untuk mengusir tentera bersekutu dari kekuasaan wilayah Uthmaniyah. Lalu peperangan ini telah berlangsung dari tahun 1919 hingga 1923, yang telah melihatkan pertempuran yang berlaku antara angkatan tentera Turki Uthmaniyah dengan angkatan tentera bersekutu yang dipimpin oleh banyak kuasa Eropah seperti Britain, Perancis, Itali, Greece, yang paling hebat mempamerkan serangan bertali arus dalam usaha untuk menuntut Turki Uthmaniyah ini tunduk kepada kekuasaan kerajaan bersekutu yang telah menang dalam Perang Dunia Pertama. Semangat yang dipamerkan itu telah berhasil, yang mana kita boleh melihat kerajaan nasionalis Turki Uthmaniyah yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk telah berjaya memenangi perang kemerdekaan Turki yang telah berjaya menubuhkan republik. Sementara Kesultanan Turki Uthmaniyah di bawah pimpinan Sultan Mehmed Vahdettin telah dibuang negeri ke Malta pada November 1922, lalu digantikan dengan Sultan Abdul Majid II sebagai Khalifah Islam yang terakhir. Perjanjian Lausanne pada tahun 1923 telah memuktamadkan sempadan negara Turki yang sebenar, dan keadaan itulah yang telah menjadi perintis kepada pembinaan sebuah negara sekular yang dipimpin sendiri oleh presiden pertamanya, iaitu Mustafa Kemal Atatürk. Dan keadaan itulah yang menunjukkan bagaimana kekuasaan Islam Turki Uthmaniyah ini telah digantikan oleh sebuah pemerintahan barat yang jelas sekali mengenepikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Dan itulah satu kejayaan yang telah dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk sebagai pemimpin kerajaan nasionalis Turki yang telah berjaya meyakinkan rakyat Turki bahawa sistem khilafah Islamiah ini tidak lagi relevan diamalkan.
Pada masa itu, Sultan Abdul Majid II hanya berfungsi sebagai simbol keislaman semata-mata tanpa sebarang kuasa pemerintahan. Hal ini demikian kerana kuasa pemerintahan itu hanya terletak pada kekuasaan presiden, iaitu Mustafa Kemal Atatürk sendiri. Makna kata khalifah pada masa itu hanya berfungsi sebagai pelindung agama Islam semata-mata. Namun demikian, pada 3 Mac 1924, Republik Turki telah membubarkan sistem khilafah dan segala institusi agama yang berkaitan dengan pendidikan Islam, dan itulah bukti kejatuhan kerajaan Islam Turki Osmaniyah yang telah bertahan selama 600 tahun lamanya.